Setelah Senator Iza Muhammad Noor dan pemimpin lain gagal untuk menarik sokongan pengundi Melayu di Selangor, UMNO negeri itu terpaksa meletakkan harapan kepada muka lama, Umi Hafilda, dalam cubaan untuk menghakis pengaruh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Hanya kira-kira 100 orang hadir pada ceramah sulung Umi Hafilda di Jalan Kebong, Kelang malam tadi. Segala tomahan dan dakwaan yang dibuat oleh Umi Hafilda terhadap Anwar dan ceramah itu hanya merupakan modal lama yang dikitar semula sejak 1999. Tetapi dalam kegairahan membidas Anwar, Umi Hafilda membongkarkan perilaku jemaah menteri, termasuk Perdana Menteri sekarang Datuk Seri Najib Tun Razak dan barisan menteri besar yang ketika itu bernaung di bawah Tun Dr. Mahathir Mohamad. Ceramah politik namun sempat juga bersolek di halayak ramai. Umi Hafilda yang pernah bertanding sebagai Ketua Puteri UMNO kini menjadi bintang baru UMNO Selangor. Ceramah ini diatur atas nama mempertahankan Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah, namun hanya menjadi medan untuk mencaci dan memaki hamun kepribadian Anwar. Namun ada pendedahan menarik, contohnya apabila Umi Hafilda mengupas perjumpaannya dengan Mahathir dan kerajaan pimpinannya sehari sebelum Mahathir memecat Anwar pada 2 September 1998. Umi mendakwa pemimpin-pemimpin UMNO hanya menjadi pak turut dalam kerajaan pimpinan Mahathir dan hanya beliau seorang yang berani memarahi pemimpin itu. Tapi yang saya pelik ni Datuk Syakir, macam ni ke cara Menteri Kabinet berbincang dengan Perdana Menteri. Semuanya uang kakak tua. Lalu. Jawab Datuk Syakir. Jawab Datuk. Kita tu. Jawab Datuk. Kadang-kadang Dr. M tak dapat maklumat input yang betul. Kerana manusia-manusia plastik di dalam kabinet para hadirin. Kodek, kipas, kodek, kipas, kodek, kipas. Sampai orang main buntut pun Dr. Mahathir tak tahu. Sebab banyak kaki bodek kat bawah tu. Tak ada seorang pun bila Dr. Mahathir membuka laluan kepada mereka untuk bertanya saya, none of them yang bertanya. Semua, kalau saya sebut malu pula dia, seorang menteri besar lah. Dia yang start dulu. Datuk Seri, apa yang Datuk Seri putuskan, kami akur Datuk Seri. Datang peluk lagi seorang, Datuk Seri, kami akur Datuk Seri. Semua akur. Macam mana? Macam itu kabinet meeting, saya kata. Masa saya bertemu dengan Dr. Mahathir, saya ganyang dia cukup-cukup. Mengupas perbicaraan pertama Anwar, Umi meletakkan dirinya sebagai sasaran agensi perisikan Amerika Syarikat dan polis di Raja Malaysia, mengerahkan seluruh jenteranya untuk melindungi beliau. 2,000 polis diarahkan menjaga saya seperti menjaga Michael Jackson pada hari ini. Helikopter di atas M16 sebab Musa Hassan kata Bukit Aman dapat maklumat CIA akan bunuh saya. Sekarang saya menjadi saksi utama dan Anwar adalah ejen Yahudi. So saya mesti dibunuh ketika itu. Dan masa bawa saya 5-6 kali kita tukar kereta, pusing sana tukar, pusing sini tukar. Orang tidak mengalami pengalaman seperti saya. Namun dakwaan yang paling dangkal disimpan oleh Umi pada akhir ceramahnya. Beliau mendakwa Anwar dan abangnya Azmin Ali merancang untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah republik dan menyerahkan simpanan negara kepada pihak Yahudi. Perancangan mereka cukup hebat. Azmin abang saya tahu, dia merancangkan sekiranya dia merampas kerajaan, semua raja-raja akan dihalau keluar dari Malaysia. Mereka akan announce negara ini sebagai republik dan Anwar akan ditabalkan sebagai presiden dan Azmin akan menjadi Perdana Menteri yang paling muda dalam dunia. Ini perancangan Azmin. Dan semua bank-bank, segala duit reserve simpanan bank negara EPF akan diserahkan kepada Yahudi untuk mengendalikannya. Ketua Serikandi Parti Keadilan Rakyat Siti Aisyah Syekh Ismail menyifatkan UMNO sebagai parti terdesak kerana terpaksa bergantung kepada tomahan dan fitnah Umi Hafilda untuk menarik sokongan pengundi Melayu. Ini isu lapuk yang dimainkan oleh UMNO dan Barisan Nasional. Yang rakyat perlu ingat ialah pendirian UMNO yang mengatakan mahu mengambil Umi Hafilda sebagai penceramah mereka untuk menyerang peribadi Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah satu orang kata syarat atau tanda penting bahawa UMNO sendiri mengakui bahawa mereka itu sudah tempang
mereka itu sudah tidak punya kekuatan untuk berhadapan dengan Pakatan Rakyat sehingga kan mencetuskan politik dangkal, politik cemar maruah, politik kotor yang mereka mainkan selama ini kembali dipergunakan atas alasan mereka sendiri menyatakan bahawa mereka lemah. Siti berkata rekod Umi Hafilda yang melontar fitnah sebelum terpaksa mengaku di mahkamah bahawa menerima kontrak lumayan dari kerajaan sudah pun diketahui umum. UMNO menunjukkan dengan jelas bahawa mereka ini sudah ketandusan idea, mereka ini sendiri sudah berada di persimpangan dan mereka tahu bahawa gelombang rakyat itu sudah bersama dengan Pakatan Rakyat. Dan saya kira Umi Hafilda ini adalah manusia cepisan yang kecil yang tidak harus dipandang serius oleh rakyat dan juga pimpinan Pakatan Rakyat kerana dia adalah, macam saya katakan dulu, adalah pelakon gitar semula yang sudah tidak ada nilai.